Nuryani Ramli, 44 tahun, seorang ibu tunggal yang kini menderita dengan bara payudara tahap 4. Dia perlu menanggung 3 orang anak yang masih bersekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fiza Sabjahan dalam Bersamamu. Bersamamu terus bersiaran bagi meringankan beban mereka yang memerlukan. Episod minggu ini, kita akan bersama dengan seorang ibu tunggal yang membesarkan 3 orang cahaya mata yang masih lagi bersekolah. Lebih memilukan apabila dia juga merupakan seorang pesakit kanser payudara tahap 4 yang memerlukan kos rawatan yang tinggi untuk pulih seperti sedia kala. Puan Nuryani Ramli kini berada di Kuantan, Pahang. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita bersama dengan ibu cekal ini iaitu Puan Nuryani Ramli dalam talian. Apa khabar? Assalamualaikum Puan Nuryani. Baik, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ami dan juga Amma yang berusia 11 dan juga 8 tahun. Apa khabar? Apa baik, sihat. Alhamdulillah. Baiklah, Puan Ani, boleh tak Puan Nuryani kongsikan sedikit latar belakang dan juga keadaan keluarga Puan ketika ini? Saya Nuryani binti Ramli, umur 44 tahun. Saya ada anak 3 orang yang masih kecil lah. Tapi sekarang ni saya hilang sumber pendapatan. Puan Ani, kita dapat lihat Puan Ani dalam keadaan yang kesakitan dan tidak selesa. Sejak daripada tahun 2018 apabila mula diberitahu oleh doktor Puan mengidap kanser payudara tahap 4, saat mula menerima perkabaran tersebut, bagaimana penerimaan diri Puan dengan keadaan anak-anak yang masih lagi kecil ketika itu? Bagi saya, sakit tu tak membawa apa-apa. Janji anak-anak ada depan mata. Saya dapat lihat hari-hari. Saya rasa kalau penerimaan tu tak adalah teruk sangat punya. Saya redha dengan apa yang Tuhan tentukan. Janji itulah anak-anak ada depan mata saya sihat. Itu sudah memadai orang cakap. Saya berharap diri saya sendiri dan juga penonton dapat mengambil sedikit semangat dan juga kekuatan Puan Nuryani ini. Kalau boleh juga Puan Nuryani kongsikan kepada kami setakat ini apa antara rawatan yang sedang dijalani oleh pihak Puan dan dari segi kos rawatan itu pula bagaimana Puan? Sekarang saya tunggu temujanji selanjutnya sama ada nak buat kemo segala ataupun tak lah. Lepas tu rawatan tu macam kalau masuk hospital biasalah di scan semua kan. Tapi benda lain tu follow dengan hospital je lah. Hospital yang tentukan. Puan Nuryani, mungkin Puan Nuryani boleh kongsikan juga kepada kami apakah antara jenis-jenis bantuan yang telah pun diterima oleh pihak Puan setakat ini? Bantuan dia barang makan, lepas tu duit. Puan, apa harapan Puan sendiri terhadap diri Puan dan juga terhadap anak-anak Amir, Ammar dan juga Amri ini? Nak cakap semua mungkin tak dah kot. Tapi harapannya, kalau dia orang ni, anak-anak saya tak boleh berbakti pada saya. Dia boleh tolong ibu saudara dia lah. Bila dia besar nanti. Itu dia harapan. Apa sebenarnya yang membuatkan Puan kuat untuk terus melawan penyakit ini Puan? Anak-anak. Yang penting anak-anak sihat, ada depan mata. Walaupun masing-masing nakal ke apa, yang penting dia ada depan mata. Saya pasti besar harapan Puan untuk kembali sihat dan juga melihat anak-anak ini berjaya sebagaimana anak-anak yang lain. Dan kami juga mendoakan agar Puan diberi kesembuhan dan juga anak-anak ini juga membesar, berjaya menjadi insan-insan yang dapat juga satu hari nanti memberi semula, membantu mereka yang memerlukan. InsyaAllah. InsyaAllah. Begitulah sedikit kisah penderitaan hidup yang dialami oleh keluarga Puan Nuryani Ramli. Selepas ini kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu jemputan yang akan berkongsi usaha yang dijalankan untuk membantu keluarga ini. Bersamamu, berehat seketika, jangan ke mana-mana.
Puan Ani, kita dapat lihat Puan Ani dalam keadaan yang kesakitan dan tidak selesa. Kalau dia orang ni, anak-anak saya tak boleh berbakti pada saya. Dia boleh tolong. Bila dia besar nanti. Itu dia harapan. Kita kembali dalam Bersamamu. Takdir hidup dan kesakitan semakin menghimpit situasi. Ibu mana yang tidak kecewa apabila tidak dapat melakukan tanggungjawab sebagaimana ibu-ibu yang lain? Namun mujurlah ada pihak yang sudi menghulurkan bantuan. Bagi meneruskan lebih lanjut lagi, kita akan bersama dengan tetamu yang telah pun berada dalam talian kita ini. Kita bersama dengan Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Sungai Ula Kuantan, iaitu Tuan Abdul Razak Abdullah. Assalamualaikum, apa khabar Tuan Abdul Razak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Cik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Baiklah Tuan, mungkin boleh terus kongsikan kepada penonton bagaimana pihak Tuan dan PIBG dapat tahu tentang keadaan keluarga Puan Nuriani ini. Untuk makluman untuk Puan, saya ni sebagai selaku pengurusi PIBG Sekolah Sungai Ula ni lebih kurang hampir 10 tahun dah. Tapi setiap kesusahan ibu bapa kita kena ambil tahu. Kita kena minjau. Kalau dia orang sakit, kita akan pergi rumah tengok keadaan macam mana dia orang ni. Untuk makluman, kita dapat tahu dia sakit pada 2018. Kita panggil dia Ani lah. Dia bekerja sebagai pembantu kantin. Iaitu kantin di sekolah Sungai Ula, iaitu yang di masa itu kakak iparnya lah, Siti Hamidah binti Yaakob ni pengusaha kantin. Dia terus sakit yang kronik, terus sakit masuk hospital terus. Kita bersama cikgu melawat beliau di hospital Kuantan lah. Dan kita akan bagi bantuan lah semampu yang boleh lah. Tengok nak tahu sakit apa. Bila saya pergi melawat sendiri, saya jumpa doktor dan doktor bagi tahu beliau mengalami kesakitan barah payudara. Apa harapan Tuan terhadap keluarga Puan Nuriani yang mempunyai 3 orang cahaya mata yang berusia 11, 8 dan juga 7 tahun ni? Harapan saya kepada beliau lah. Beliau ada anak bongsu dari 8 orang adik-beradik. Kita berharap beliau kena tabah hadapi perkara macam ni. Saya beritahu sama dengan Nani supaya bukan kita seorang hadapi masalah macam ni, ramai lagi. Tapi bila kena atas diri kita sendiri, kita kena banyak sabar dan terus bersabar. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Abdul Razak di atas perkongsian pada hari ini, dan kita juga berharap agar perkongsian pada hari ini sedikit sebanyak dapat menjadi dorongan buat mereka yang memerlukan. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berehat dahulu seketika. Program utama Ronald McDonald House Charities RMHC di seluruh dunia ialah menyediakan kemudahan penginapan serba lengkap di dalam kawasan hospital untuk keluarga pesakit kanak-kanak pediatrik ketika anak mereka mendapatkan rawatan di hospital yang diberi nama Rumah Ronald McDonald House. Terdapat lebih daripada 370 buah rumah Ronald McDonald di seluruh dunia. Rumah Ronald McDonald yang pertama di Malaysia dibina di Hospital Chancellor Tuanku Mukhris di Bandar Tun Razak Ceras, Kuala Lumpur yang ditubuhkan pada tahun 1999. Tahun 2021 melihatkan sebuah rumah Ronald McDonald diwujudkan secara kerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia buat pertama kalinya di Hospital Kerajaan. Pada bulan Mei 2021, rumah Ronald McDonald dengan kapasiti 20 bilik dengan kemudahan serba lengkap untuk keluarga pesakit pediatrik dibuka di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Kuala Lumpur, Hospital Tunku Azizah.
Kemudahan di dalam hospital ini amat diperlukan oleh keluarga yang rata-ratanya datang dari luar Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan bagi anak mereka yang dirujuk kepada pakar-pakar di Hospital Tunku Azizah, iaitu Hospital Rujukan Utama Kerajaan yang berpusat di Kuala Lumpur. Rumah Ronald McDonald di Hospital Tunku Azizah dilengkapi dengan kemudahan bilik tidur keluarga yang boleh memuatkan sehingga 4 orang setiap bilik dengan hanya RM15 semalam. Ruang dapur untuk memasak dan ruang makan untuk keluarga makan bersama. Kemudahan mesin basuh, ruang TV dan ruang permainan untuk keluarga berehat serta surau untuk keluarga beribadat. Hulurkan tangan, ringankan beban. Kewujudan rumah Ronald McDonald meringankan beban keluarga ketika berada di Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan bagi anak mereka, terutamanya untuk mencari tempat untuk menginap. Dengan adanya rumah Ronald McDonald di dalam hospital, keluarga boleh sentiasa berada dekat dengan anak yang sakit di hospital sesuai dengan moto RMHC, Keeping Families Close, di waktu-waktu anak amat memerlukan kehadiran ibu bapa mereka di sisi. Apa sebenarnya yang membuatkan Puan kuat untuk terus melawan penyakit ini, Puan? Anak-anak. Yang penting anak-anak sihat, ada depan mata. Bila kena atas diri kita sendiri, kita kena banyak sabar dan terus bersabar. Kembali bertemu lagi dalam Bersamamu pada petang ini dan seperti biasa setiap minggu tidak lengkap pertemuan kita tanpa kita bersama dengan penaja utama program Bersamamu iaitu Syarikat Faizah Sendirian Berhad. Dan hari ini dalam talian telah pun terhubung bersama dengan kita. Kita bersama salah seorang orang kuatnya iaitu Dr. Salwa. Apa khabar Dr. Salwa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Rasanya penonton-penonton yang rindu nak lihat wajah Dr. Salwa hari ini dah terubat rindu sebab selalu pakai mask kan? Hari ini dekat rumah. Hari ini sebab seorang boleh buka mask. Ya. Dr. Salwa, baiklah kembali kepada responden kita pada minggu ini dan saya kira doktor pun dah melihat tentang kisah dan juga perkabaran jerit perih Puan Nuriani ini, seorang ibu tunggal yang menghidapi kanser payudara tahap 4, membesarkan 3 orang cahaya mata sendirian yang dibantu oleh kakaknya. Daripada kisah ini sendiri, doktor, kalau ada sesuatu yang nak dikongsikan, nak ditanyakan kepada Puan Nuriani sendiri, silakan. Puan, saya nak tanya bagaimana Puan membesarkan anak-anak dengan keadaan Puan sekarang ni macam ni? Sebelum ni saya sihat, saya boleh bekerja, saya buat kuih jual untuk besarkan diorang, saya timbul tempahan. Lepas sakit tu, masa sakit tak teruk sangat pun saya pilih lagi tempahan. Saya pun boleh bekerja lagi. Tapi sekarang ni memang 100% kakak yang bantu. Yang buat semua, yang uruskan anak semua. Daripada bangun tidur sampai nak tidur pula semua kakak yang buat. Saya memang tak buat apa-apa. Terima kasihlah kepada kakak yang dapat bantu. Alhamdulillah kita ada ahli keluarga lagi. Okey. Tapi Puan jangan susah hati, insya-Allah. Apa saja dugaan yang Allah beri ni, insya-Allah semuanya ada hikmah dan Allah akan berikan kita kekuatan menghadapi segala ujian Allah. Setiap apa yang diuji ni memang Allah dah beri dia kekuatan. Baiklah. Doktor, melihat kepada situasi dan juga keadaan keluarga Puan Nuriani ketika ini, apakah agaknya jenis bentuk sumbangan yang juga boleh turut sama diberikan oleh Syarikat Faizah kepada keluarga ini? Okey, kami Syarikat Faizah akan membantu insya-Allah selain daripada RM1 yang kita berikan, kita juga berikan produk-produk Faizah dan juga kita akan cuba bantu setakat mana yang boleh, memandangkan kita ada 3 anak-anak yang sedang dalam persekolahan, mungkin memerlukan sesuatu yang untuk membantu pembelajaran anak-anak ni. Insya-Allah kita akan cuba ikhtiarkan semana yang sebaik yang mungkin untuk meringankan beban keluarga Puan. Dan juga saya yakin masyarakat di luar sana ramai yang ingin juga menyumbang dan membantu bersama-sama.
Baiklah, doktor, selain daripada bantuan yang seringkali diberikan oleh syarikat Faiza, dalam tempoh pandemik ini ramai juga yang terkesan kehilangan kerja dan sebagainya. Adakah juga sebenarnya syarikat Faiza turut memberikan peluang pekerjaan kepada mereka yang memerlukan ketika ini? Sekarang ni ketika ini memang kami ada beberapa kekosongan di beberapa cawangan. Kita ada kekosongan di Batu Pahat, di ibu pejabat kita di Johor, dan kita juga ada beberapa kekosongan di kawasan tengah iaitu di USJ, dan kita ada juga beberapa kekosongan di Kedah, di Sungai Petani. Kita ada 2 gudang di Sungai Petani, dua-dua tu pun memerlukan. Jadi kami sangat mengalu-alukan jika ada mana-mana tenaga muda rakyat Malaysia yang nak bekerja, insya-Allah mohon je kepada syarikat Faiza, kita akan cuba bantu setakat mana yang boleh. Baiklah doktor, sedikit kata-kata semangat yang nak dititipkan buat Puan Noriani sekeluarga dan juga penonton kita pada petang ini. Okey, kepada puan sekeluarga dan juga kepada kakak puan Puan Maznah yang banyak membantu puan waktu puan susah ni. Insya-Allah saya yakin saya nak puan, yang paling penting sekali adalah semangat dalaman ni sangat-sangat penting. Jangan putus asa, dan saya yakin masyarakat di luar sana pun akan ramai yang akan turun padang untuk kita sama-sama membantu meringankan mana-mana keluarga yang memerlukan, termasuklah keluarga puan. InsyaAllah. Puan Noriani, kalau ada sepatah dua kata yang nak dikongsikan kepada Dr. Salwa dan juga kepada penonton-penonton, kepada individu-individu ataupun mereka yang pernah juga membantu Puan Noriani sekeluarga. Kepada doktor dengan syarikat Faiza ini kan, nak ucap terima kasih sebab sudi bantu saya. Lepas tu kepada tim bersamamu sebab nak bantu kami semua, kepada penyumbang semua yang ambil berat tentang kami sekeluarga, saya nak ucapkan terima kasih. Mungkin saya tak dapat balas, mungkin Allah yang hanya dapat mampu balas. Baiklah. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Salwa. Terima kasih juga kepada Puan Noriani dan anak-anak kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Sekali lagi kami doakan, kami titipkan agar Puan Noriani diberikan kekuatan dan juga kesembuhan agar dapat melihat anak-anak terus membesar di depan mata satu hari nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Terima kasih kedua-duanya. Sekian sahaja episod bersamamu untuk minggu ini. Tuhan tidak akan menguji hamba-Nya di luar kemampuan seseorang. Apa jua bebanan yang menimpa membuatkan kita lebih kuat untuk menghadapinya demi anak-anak tercinta. Sebelum berundur, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penyumbang tabung bersamamu. Terus hulurkan sumbangan anda buat mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu minggu ini turut membantu 3 keluarga yang terkesan akibat COVID-19 dari 2 buah negeri. 1 keluarga di Johor, keluarga Syekh Nafri Junaidi, Syekh Abdul Kadir. Dua keluarga di utara negara, keluarga Naimah Abdul Rauf dan keluarga Nur Farizan Faiman. Bersama kita menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Berbumbung